Assalamualaikum Hanifah. Jaafar. Arisha. Syama. Jaafar dengar suara Ustaz Jaafar? Dengar? Dengar, okey. Okey, kita tunggu lagi 3 minit. 8.33 kita start Semua dah makan ke? Dah makan dah? Belum? Ya, kenapa tak pakai siap? Lagi tak kelas lagi? Tengah buat homework. Ui. Homework. Banyak sangat. Kan nak boleh sekolah. Kalau tak, kan kena habiskan. Oh, okey. Kan dah boleh datang sekolah dah. Awak 15 hari bulan kan? So, saya datang awal-awal, buat Milo. Lepas tu duduk, buat kerja selepas solat subuh. Kerja mana yang kerja yang cikgu bagi? Kerja sekolah. Oh, okey. Faham. Dah 2 minggu lagi. 15 hari bulan kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, dah 2 minit. Takkan tunggu. Okey, sambil-sambil tu kalau siapa yang nak kunyah-kunyah sikit ke sebab ada yang tak makan pagi lagi, nak minum air ke boleh, tak ada masalah. Terus ni Ustaz, saya tu sebab dalam komputer susah naik, saya semua buat dalam kertas dulu. Lepas tu lambat-lambat nanti saya buat kat komputer. Lagi senang macam tu. Apa? Ni kerja sekolah? Kalau maths kan susah nak buat dalam komputer sikit susah. So, saya buat dalam kertas dulu. So, bila ada free time tu, saya buat dalam komputer. Senang. Oh, faham. Tak apa, yang penting buat. Ya tak? Itulah. Okey. 8.33. Okey, start Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. We start our class by reciting doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kelas, sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak tanya, kelas awak ada berapa orang? 23 atau 24 macam tu lah. 23 atau 24. 24 rasanya. Okey. Boleh Ustaz tanya tak, kenapa Ustaz lama tak nampak Aklan Okey, Aklan ni dari kelas Zoom start dia memang tak datang. Tak tahulah kenapa. Ustaz Amir ni dari dulu dia cakap dia ada tuition lah macam tu. Oh, Amir. Siapa yang Ustaz lama tak nampak? Amir, Aklan. Zarfan. Zarfan, Unaisah kadang-kadang. Zarfan cakap dia tak pindah sekolah lagi. Tapi dia tak masuk Zoom pun. Oh, mungkin internet rumah dia lah kot. Tahulah. Itulah Ustaz rasa lama betul tak nampak Aklan dengan Amir ni. Lepas tu Zarfan. Girl siapa lagi Sebab kita selalunya kita
setiap kali kelas ada berapa belas orang je. So ada lagi ramai ni. Siapa lagi yang Amni jarang masuk. Siapa lagi yang Ustaz terlepas pandang? Girls. Adiba kenapa? Kenapa lama tak nampak dia? Entah. Itulah. Tahap kampus nanti Ustaz takut nanti bila masuk sekolah nanti dia ketinggalan. Kesian pula kalau yang tak dapat internet ni. Apalah, kita tengok macam mana Okay. Now first of all, ini adalah kelas pertama Ustaz dengan awak pada waktu pagi. Wow, Ustaz first time kelas dengan awak pukul 8.30 Macam tu punya, ada yang masih lagi nampak muka mengantuk, muka yang baru bangun tidur. Iris bangun tidur Iris? Tak Okay, tak apalah kan. Okay, now before sebelum Ustaz start kita mulakan kelas kita pada pagi ni, Ustaz nak Ustaz nak cerita, bukan cerita lah, Ustaz nak kongsi sikit dengan awak. Okay. After months setelah okay, sebelum tu siapa yang ada kamera tolong open kamera awak Siapa yang ada kamera tolong open kamera. Okay. Setelah beberapa bulan awak dekat rumah, awak tak dapat datang ke sekolah, semuanya disebabkan penyakit COVID-19 tu. So bila penyakit COVID-19 ni adalah salah satu tanda ataupun salah satu cara Tuhan nak tunjuk bahawa Tuhan boleh hukum manusia bila-bila masa saja. Ustaz ulang, COVID-19 ni adalah satu penyakit yang mana Tuhan nak tunjuk dekat manusia, Tuhan boleh hukum manusia bila-bila masa yang dia nak. Okay, kalau kita tengok apa punca COVID-19 adalah manusia makan binatang yang haram untuk dimakan. Manusia, dia makan binatang yang haram untuk dia makan, iaitu binatang, apa binatang dia? Siapa ingat binatang? Exotic. Makanan apa yang start dengan COVID ni? Dia makan binatang apa? Tikus. Bat. Bat, good. Actually COVID ni dia datang daripada kelawar. Sebenarnya COVID ni dia datang daripada kelawar. So, kalau ingat dulu kita belajar pasal sembelihan. Apa maksud sembelihan? Kita sembelih binatang yang halal dimakan. Binatang yang kita boleh makan saja. Tapi masalahnya, manusia ni yang dilarang itulah yang dia buat. Tuhan tak bagi kita makan benda-benda eksotik macam tu. Awak pernah tengok tak orang makan daging buaya? Tengok tak? Bukan setakat kan. Kalau awak tengok dia orang makan daging anjing. Anjing tu dia orang buat salai, dia orang panggang. Lepas tu macam-macam dia makan. Ular tu biasalah awak tengok kan. Ustaz pernah tengok dia bukan makan ular. Dia minum bisa ular tu. Kan ular kan ada bisa kan? Ular ada bisa. Kalau awak tengok dalam YouTube mesti awak pernah nampak Dia dekat seingat Ustaz dekat satu negara ni. Seingat Ustaz kat Thailand rasanya. So dekat Thailand tu apa yang dia buat? Dia ambil ular. Lepas tu kan ular kan dia ada 2 gigi kan. Lepas tu dia letak dekat sini. Bila dia letak dekat situ, semua bisa-bisa ular keluar. Bila semua bisa-bisa ular keluar, lepas tu dia orang bancuh dengan apa? Dia orang minum bisa ular tu. Tak mati ke dia orang? Ustaz pun heran, dia orang hidup. Ustaz pun heran, patut dia mati. Tapi itulah Ustaz kata macam manusia ni selagi mana benda yang Tuhan halang, dia akan buat juga. Okey, lepas tu patah balik berkaitan dengan COVID-19 ni adalah satu tanda yang mana Tuhan nak tunjuk. Tuhan boleh balas hukuman baru simple je. Dia makan kelawar. Baru makan kelawar. Habis satu dunia mati. Awak tahu tak berapa jumlah orang yang mati disebabkan COVID-19? Siapa yang tengok berita? Berapa juta dah orang? 2 bilion ke? Kan lebih? Tak adalah bilion. Setakat yang Ustaz tengok hari tu, dah dekat berapa juta, dekat 2 ke 3 juta. Satu dunia. Juta orang mati disebabkan penyakit COVID-19. Semua ni punca dia apa? Semua ni punca daripada beberapa kumpulan yang makan ular. Awak bayangkan disebabkan diorang ni makan ular, ramai orang mati. Ramai orang hilang pekerjaan. Ramai orang tak ada duit. Ramai orang dah mula mencuri. Ramai orang macam awak tak dapat datang ke sekolah. Ramai orang terkesan.
Disebabkan orang yang makan kelawar ni, dia dapat COVID-19, habis satu dunia efek. Kalau awak nak tahu, dekat US ataupun dekat Itali, saya ingat ustaz dekat US ataupun dekat Itali, sampai doktor dah tak boleh buat apa dah. Dan dia tengok, dia biar je, nak mati-mati. Oh, yang tu Itali Ustaz. Itali. Okay, maksudnya punyalah ramai sampai dia orang punya doktor dah give up lah. Dah give up lah, dia kata, contoh kita ada 16 orang pelajar. Disebabkan Ustaz rasa Ustaz suka dekat Iman, Ustaz suka dekat Jaafar. Bayangkan semua ni, contoh. Semua ni kena COVID. So Ustaz rasa, dalam semua ni Ustaz tak boleh selamatkan semua. Ustaz nak selamatkan Jaafar, Ustaz nak selamatkan Iman, Ustaz nak selamatkan Ziyad je. Yang lain Ustaz nak biar mati. Contoh itu keadaan dekat Itali. Tapi semua ni disebabkan apa? Semua ni disebabkan beberapa orang yang makan kelawar je. Secara logiknya Ustaz, makan kelawar. Dia makan kelawar adalah sekarang efek satu dunia. Nampak? Pengajaran yang kita boleh dapat daripada COVID ni, Tuhan boleh hukum kita bila-bila masa saja. Sekejap je, dalam berapa bulan, habis satu dunia. Uish, Ustaz. Itulah, awak semua kena jaga diri baik-baik. Ada orang pesan kat Ustaz, sekarang ni orang dah tak ada duit. So, banyak budak kena colik. Awak pernah dengar tak dalam berita banyak budak kena colik? Awak tahu tak kalau dia orang colik awak, dia orang buat apa? Siapa boleh beritahu Ustaz? Dia buat apa Hanifah? Potong tangan. Dia jual dia punya bahagian badan budak. Kalau dia colik awak, ada dua benda je. Ada dua benda saja yang dia akan buat dekat awak. Yang pertama, dia akan jual awak. Dia akan korek awak punya jantung, ambil awak punya hati, ambil awak punya tu dan dijual. Nampak? Itu pertama dia akan buat. Yang kedua macam Nasir cakap, dia akan potong kaki dengan tangan awak. Untuk apa? Untuk Seperti psycho. Bukan. Dia nak jadikan awak sebagai peminta sedekah. Oh, ya je. Bayangkan dia tangkap awak, dia potong tangan, potong kaki, potong apa semua. Kemudian dia letak awak, suruh awak minta sedekah. Duit yang dia dapat, yang awak dapat tu dia ambil kat dia. Awak dibiar je. Nampak? Sebab itu nampak disebabkan orang susah, disebabkan tak ada kerja, orang mula cari jalan yang cepat, iaitu culik, jual. Harga badan awak tu boleh sampai berjuta ringgit. Awak punya jantung awak saja dah berapa puluh ribu. Awak punya buah pinggang. Sebab itu Ustaz kata, disebabkan orang yang makan kelawar ni, orang yang tak ikut arahan Tuhan ni, habis satu dunia chaos. Awak pun dekat rumah, alhamdulillah lah sekarang dah nak masuk sekolah. Ada yang cikgu, ada yang parent-parent yang tak dapat gaji, yang terpaksa berhutang untuk bagi makan. Ini semua disebabkan segelintir orang yang makan kelawar. Itu baru makan kelawar. Bayangkan kalau Tuhan hukum orang yang tak solat. Habislah kita. Sebab apa? Berapa ramai orang yang tak solat dalam dunia ni. So, Ustaz pesan kepada diri Ustaz dan kepada awak semua, pastikan kita buat ataupun kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Jangan buat sesuka hati. Okay, Ustaz tanya awak Ustaz nak tanya Iris lah, Iris. Oh, Iris. Ya. Kalau awak tak solat kan? Boleh tak tiba-tiba awak tak solat tu, Allah tarik nyawa awak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Sebab Allah boleh tarik bila masa lah. Yelah, kenapa Allah boleh buat bila-bila masa? Tak tahu. Sebab Allah ada kuasa lah. Sebab awak tu sendiri Tuhan tu punya. Contoh Ustaz bagi pinjam barang Ustaz dekat Irham. Ustaz bagi pinjam barang Ustaz dekat Irham. Ustaz bagi pinjam kapur. Ustaz bagi pinjam kapur. Bila Ustaz bagi pinjam kapur dekat Irham, bila-bila masa Ustaz boleh ambil balik. Sebab apa? Sebab tu Ustaz punya. Bukan Irham punya. Kalau Irham Ustaz bagi kat Irham kapur, Irham patahkan kapur ni. Dia patahkan kapur ni. So apa hak Ustaz? Hak Ustaz adalah Ustaz boleh marah dia, Ustaz boleh denda dia, Ustaz boleh apa-apa saja, Ustaz boleh smack down dia, Ustaz boleh potong telinga dia, contoh. Sebab apa? Sebab Ustaz bagi dia jaga benda ni, tapi dia patahkan barang Ustaz. Macam tu juga dengan Tuhan. Tuhan bagi dekat kita, dia pinjamkan kita badan, dia pinjamkan kita otak, dia pinjamkan kita
semua benda. Tapi kita tak jaga baik-baik, bila-bila masa Tuhan akan hukum kita. Okay. Okay. Now, kita akan proceed dengan kita punya tajuk. Sebelum itu, Ustaz nak tanya Arisha. Kita dah belajar tajuk apa sekarang, Arisha? Arisha, tajuk apa kita belajar sekarang? Tasawuf. Sabar. Arisha je, Arisha. Okey, sebelum tu, antara 4. Akidah, fiqh, sirah, akhlak. Arisha, kita tengah belajar dekat mana sekarang? Sirah. Sirah? Okey, sirah. Arisha masuk tak kelas sebelum ni? Tak tahulah. Saya tinggal kot. Sirah, okey. Now, Khaira Nabihah. Sekarang kita tengah belajar apa? Akidah, fiqh, sirah, akhlak. Fiqh. Fiqh. Okey, fiqh. Okey. Kita tengah belajar fiqh, Arisha. Kita tengah belajar fiqh. Tapi tak apa, mungkin Arisha terkeliru. Tak apa. Okey. Akram Fatullah. Apa tajuk fiqh yang kita tengah belajar sekarang? Akram. Baik. Ya, Kita tengah belajar tajuk fiqh apa? saya tak ingat Ustaz. Oh, Ustaz, ya. saya adalah lupa. Itulah. Saya nak jawab je Ustaz. Sabar. Okey, lupa. Okey, tak apa. Lupa tak apa. Lupa tu biasalah lupa. Okey. Now, Ustaz nak tanya siapa yang lama tak dengar suara ni Jamfar. Oh, Jamfar. Kita tajuk fiqh kita last kali kita belajar apa? Sekarang ni kita tengah belajar tajuk apa? Jamfar. Lupa. Terlupa. Jafar, satu soalan Ustaz dekat awak. Awak tulis tak apa yang Ustaz ajar? Tak tulis kan? Dalam satu hari awak ada 5 subjek. Kalau awak tak tulis, awak akan lupa. Okey, tak apalah. Ustaz dah pesan dah hari tu. Okey. Iman Syafi'i. Okey, Iman. Ustaz open chat Iman. Iman jawab dekat chat Iman. Kita tengah belajar apa sekarang Iman? Tengah belajar apa? Ya Allah. Baru kita belajar hari apa itu Hari Isnin hari Isnin hari tu kita baru belajar. Lupa dah hari Khamis. Iman. Kita tengah belajar tajuk apa Iman? Iman? Oh, ada. Iman. I came late in this meeting. Okay, tak dalam this meeting. Tak apa. Hilang lah siapa yang keluar ni. Okay, betul. Akram dengan Khaira Nabihah ada tulis dekat Ustaz. Kita tengah belajar solat sunat hari raya. Ingat tu, solat sunat hari raya. Okay. Okay, now. Hari ni kalau sempat Ustaz kita akan habiskan awal untuk kita buat sedikit latihan Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Ya Tuhan. Okay. Ustaz nak tanya. Hanifah, dalam Islam kita tengah belajar solat sunat hari raya. Dalam Islam berapa banyak raya kita ada? 2 Ustaz. Yang pertama? Bukan. Raya dulu. Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidil Adha. Okay, go. Hari Raya Aidilfitri and Hari Raya Aidil Adha. Okay, good. Now, Hari Raya Aidilfitri yang awak makan ketupat tu ataupun dikenali juga sebagai Hari Raya apa? Apa Ustaz? Hari Raya Aidilfitri ni juga dikenali sebagai Hari Raya apa? Hari Raya Raya. Hari Raya Raya pula. Hari Raya Puasa. Hari Raya Puasa. Bagus. Aidil Adha ni dikenali sebagai Hari Raya apa? Korban. Korban ataupun Hari Raya? Haji. Hari Raya Haji. Bagus. Okay, masih lagi ingat. Okay, next. Okay, seperti mana yang Ustaz bagi tahu dekat awak, ingat solat ni, solat sunat
yang membezakan antara kedua-duanya adalah masa sahaja. Kedua-dua ni masa sahaja yang membezakan. Tarikh dia. Solat sunat Aidil Fitri dibuat pada 1 Syawal. Ingat, 1 Syawal je. Selain daripada tu tak boleh buat. Yang kedua adalah solat sunat Aidil Adha pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Selain daripada 10 Zulhijjah tak boleh buat. Okay, kita pergi sepintas dulu. Now, time test. Yang kedua, bilangan rakaat. How many rakaat do we have to perform both of this solat sunat is 2 rakaat. 2 rakaat sahaja. Tak, tak ada orang buat lebih. Okay. Okay, 2 rakaat settle. Yang ketiga, hukum. Hukum is sunat muakkad. Ustaz nak tanya, siapa lagi yang belum Ustaz tanya Irham, what is sunat muakkad Irham? Irham, sunat muakkad tu apa? Lupa dah. Lupa dah. Okey, Khairan Nabiha. Khairan Nabiha, sunat muakkad tu apa Khairan Nabiha? Sunat yang dituntut. Okey, sunat yang dituntut ataupun sunat yang kita galak, yang digalakkan untuk buat. Maksudnya better buatlah. Sunat muakkad ni sunat yang kita better buatlah. Okey Irham, kalau kita tak solat sunat Aidil Fitri ataupun solat sunat Aidil Adha, berdosa ataupun tidak? Tak. Kenapa? Sebab sunat. Cik baik. Kalau dia cakap ni. Okey, sebab sunat. Okey sebab sunat. Okey, yang last but not least is takbir. Takbir ni pertama 7 kali, kedua 5 kali. Ustaz nak Amma, can you show to your friends how macam mana kita nak bilang 7 dengan 5 ni? Ustaz nak awak buat simulation. Awak buat sikit. Okay, semua tengok dekat Amma. Semua tengok dekat Amma. Speaker view dekat Amma Okay, speaker view kita dekat Amma. Okay Amma. Okay. Kita niat. Yang takbiratul ihram yang pertama tu, yang Allahu Akbar tu, kita tak kira lagi. Buatlah Ustaz nak tengok. Buatlah sikit contoh. Okay Amma. Buatlah Amma. Yang macam takbiratul ihram pertama tu, Allahu Akbar yang pertama tu kita tak kira. Okey. Lepas tu Allahu Akbar, lepas tu baru kira. Yang kedua tu, lepas tu kira yang pertama lah. Untuk yang nak kira 7 rakaat tu. 7 takbir. Okey, lepas tu bila nak takbir ke berapa kita baca surah Al-Fatihah? Takbir ke-7 tu. Okey, takbir ke-7. Okey, terima kasih. Terima kasih Amma. Amma dah cerita berkaitan dengan rakaat pertama. Ustaz nak Akram, tunjuk rakaat kedua Akram, nak kira macam mana takbir dia Akram? Bukalah kamera tu. Macam mana cara tengok? Saya tak boleh lah. Kenapa? Baru bangun ni? Kenapa? Macam mana? Macam mana kita nak kira? Okey lah tak. Macam mana kita nak kira? Lepas bangun tu yang Allah Akbar tu tak kira lagi. Lepas tu? Lepas tu yang kedua takbir tu baru kira nombor 1. Okey. So kita kena baca surah Al-Fatihah dekat takbir ke berapa? Kelima. Kelima. Okey, bagus. Okey, masih lagi ingat? Okey, now kita pergi lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ingat? Mesti kena kira macam tu. Okey. Syarat sah solat sunat Aid. Yang pertama mesti tutup aurat. Solat apa pun mesti tutup aurat. Ingat, solat apa pun mesti tutup aurat. Amni. Oh Amni. Amni ambil mikrofon Amni. Amni. Awak tak ada buka kamera ni, susah lah nak tahu awak ada ke tidak. Melainkan yang Ustaz betul-betul dah tahu dah tak ada kamera. Yang Ustaz tahu ada kamera tak buka. Amni. Oh Amni. Amni ada tak tu? Amni tak ada ni. Amni ada tak? Amni tak ada ni.
Oh Amni. Amni ada tak Amni? Oh Amni tak ada. Aci lah kalau Ustaz Rimi Amni. Ustaz Rimu boleh tak? Sebab macam tak ada ni. Ustaz Rimu Amni ada tak Amni? Ah sudah Amni tak ada ni. Macam mana ni Amni ni? Ustaz nak kena check dululah. Waida ada tak Waida? Waida ada tak? Tak, kalau yang tak ada mikrofon, kalau yang kalau ada awak angkat tangan. Macam mana nak angkat tangan Macam mana awak nak angkat tangan Ration lah Ustaz. Oh reaction ya. Ration. Kalau okey. Hana ada tak? Hana bukan ada kamera ke Hana? Hana. Bukalah kamera. Kita tak nampak. Waida ada tak Waida? Waida tak ada mikrofon kan? Waida kalau ada buat macam tu Waida. Waida ada tak tu? Waida ada tak? Kalau ada buat macam ni. Ada, okey. Waida. Waida tak ada mikrofon kan? Tapi Waida kamera. Buka lah. Siapa yang ada kamera tolonglah buka. Okey, tengok Kalau okey. Okey, ya tak apa. Yang tak boleh tak apa Ustaz tahu. Macam Hana Khaira tak apa Ustaz tahu. Awak pastikan awak ada je. Amni ada tak Amni? Batrisha Alia dulu lah. Batrisha ada tak Batrisha? Batrisha ada tak? Ya, Batrisha ada? ada. Tak buka kamera pun. Ada kamera tak? Tak ada. Oh tak ada kamera. Okey, tak ada tak apa. Yang penting awak jawab. Bagus, tak apa Okey, saya ada. Okey, Fia, Ustaz tahu Fia ada. Amni ada tak Amni? Amni kalau ada buat macam ni. Oh, Amni tak ada ni. Ustaz baru nak tanya Amni. Aci tak Ustaz remove Amni? Aci tak? Aci Aci kan. Kalau Ustaz ada panggil macam ni awak tak ada, baik Ustaz remove betul tak? Amni Ustaz remove Amni Amni ada tak? Ustaz bilang sampai 3 Amni. Tak, buat macam tu kalau ada. Tak ada pula ni. Tak ada buat macam mana Ustaz remove Amni, Ustaz bagi peluang ni. Aduh kan, takkan Ustaz cakap seorang ni. Aduh Amni. Ustaz buka chat tu Amni. Ada tak? Okey, Ustaz bagi peluang lagi. Ustaz bagi peluang lagi. Okey. Ustaz bagi peluang. Ustaz baru nak tanya. Okey. Okey. Khaira Nabiha. Boleh tak awak solat raya pakai kain langsir? Boleh kalau tutup aurat lah. Bagus. Asalkan tutup aurat. Bagus. Next. Adalah suci. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian menghadap kiblat. Okey. Kemudian solat sunat Aidilfitri 1 Syawal. Solat sunat Aidil Adha 10 Syawal. Yang kedua. Siapa ni? Okey. Haris boleh. Okey. Now, yang kelima, perform solat between dawn and sundown. Okay, maksudnya solat antara subuh sampai ke tergelincir matahari. Okay. Yang kedua, yang last kali dia ada khutbah. Okay, ingat syarat asal solat sunat, dia mesti ada 6. Apa lagi ni? Cek ni. Okay. Amni pergi toilet. Okay. Boleh. Amni pergi toilet tadi Okay. Baik saya tak remove Amni lagi tadi. Okay. Now. Okay. Ini adalah niat solat sunat. Ustaz ulang, ini adalah niat solat sunat. Yang membezakan okey, untuk pengetahuan awak, semua solat lafaz niat dan niat dia sama sahaja. Dia mesti ada usolli, dia mesti ada lillahi ta'ala. Setiap solat mesti ada usolli lillahi ta'ala. Yang membezakan setiap solat itu adalah sama ada dia fardu ataupun sunat. Kalau sunat, kita sebut sunat. Kalau fardu, kita sebut fardu. Okey, kemudian kita tukar dekat sini sahaja. Kalau sunat, sunat apa? Ustaz ulang. Okey, Ustaz ulang. Yang semua solat sama dekat usolli dan juga lillahi ta'ala. Semua solat kedua-dua ni mesti sama. Okey.
Yang membezakan dia ada dekat 3 ni. Sunat ke fardu? Sunat apa? Contoh kalau fardu, fardu apa? Kalau sunat, sunat apa? Okey, dalam masa Ustaz terang ni pastikan awak hafal Okey. Sunat Aidil Fitri. Usalli sunatan li Aidil Fitri. Ya, sunatan Aidil Fitri. Kalau Aidil Adha, usalli sunatan Aidil Adha. Beza dia macam tu sahaja. Nampak? Bezanya dekat sunat apa yang awak solat. Kalau Aidil Fitri, Aidil Fitri. Kalau Aidil Adha, Aidil Adha. Kemudian rakaataini, mestilah 2 rakaat. Kita dah belajar dia 2 rakaat sahaja. Dia 2 rakaat sahaja. 2 rakaat. Aidil Adha pun 2 rakaat. Okey, kemudian awak tambahlah makmum ke imam. Okey, ingat. Ustaz ulang sekali lagi, Ustaz tak perlu ulang banyak kali sebab awak semua dah darjah 6 dan Ustaz yakin niat solat semua awak dah boleh. Cumanya yang membezakan, Ustaz ulang sekali lagi, mesti ingat kalau nak solat sunat letak sunat dekat selepas. Usalli sunnatan. Kalau nak solat fardu, usalli fardu. Solat sunat, usalli sunnatan. Okey. Kemudian solat apa awak nak solat? Usalli sunnatan taubat. Nak solat sunat taubat. Usalli sunnatan hajat. Solat hajat. Usalli sunnatan Aidil Fitri. Tukar dekat situ sahaja. Dan kebanyakan solat sunat dia 2 rakaat. Selalunya duha 2 rakaat, taubat 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Usalli sunnatan Aidil Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Okey. Mesti kena ingat dia punya template dia. Sama juga dengan niat solat Aidil Adha. Niat solat Aidil Adha macam yang Ustaz cakap tadi, yang pertama sekali usalli mesti kena ada, lillahi ta'ala mesti kena ada. Itu dia. Mesti dekat usalli kena ada, lillahi ta'ala kena ada. Itu yang pertama. Syarat pertama kena ada 2 benda tu. Kemudian kalau niat yang kedua, kita tengok kita nak solat apa? Solat sunat. Letaklah solat sunat. Letak solat sunat. Kemudian dah letak solat sunat, sunat apa? Sunat Aidil Adha, tadi Aidil Fitri. Aidil Adha, tadi Aidil. Okay. Kemudian dah solat sunat Aidil Adha, berapa rakaat? Solat sunat Aidil Adha ada 2 rakaat. Letaklah 2 rakaat. Letaklah 2 rakaat. Kemudian awak pilih sama ada awak imam ke awak makmum. Kalau Hanifah jadi imam masjid negara, cakap imam. Kalaulah Akram jadi makmum kepada Hanifah, cakap makmum. Itu yang membezakan dia. Ingat template dia. Mana-mana solat sama sahaja. Usalli mesti pertama usalli. Kemudian awak nak solat apa? Sunat. Usalli sunat. Sunat apa? Usalli sunatan Aidil Adha. Usalli sunatan Aidil Fitri. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaataini. Imam ke makmum? Makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Itu dia punya template dia. Dia punya template untuk kita niat solat. Solat apa pun sama je. Lepas ni kalau Ustaz ajar awak solat sunat taubat, macam ni lah juga. Usalli sunatan taubati. Sama saja. Okay, Okay, last but not least is Last but not least is apa jadi macam tu? Okay. Ini adalah tasbih. Okay, dengar sini. Ustaz tunjuk awak. Okay, kejap Kejap. Okay. Now. Okay. Antara takbir maksudnya dalam 7 kiraan takbir tu, dalam 7 dengan 5 kiraan takbir tadi tu, di tengah-tengahnya awak mesti kena tasbih. Sebagai contoh Usalli sunatan Aidil Adha ra'ataini ma'umman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Okey, yang pertama tu Allahu Akbar. Okey, betul? Imam kata, okey, lepas tu kiraan pertama takbir. Allahu Akbar. Awak kena tasbih. Tasbih ni macam mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu adalah tasbih. Lepas tu, habis tu Allahu Akbar. Yang kedua,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maksudnya apa? Okey. Okey, Haris Ryan tanya Ustaz, tasbih berapa kali? Okey, tasbih berapa kali? Okey, cuba awak fikir. Rakaat pertama kita ada 7 takbir. Takbir yang ke-7 kita baca surah Al-Fatihah. So berapa kali tasbih kita kena baca? Okey, Ustaz ulang. Ustaz ulang. Ustaz ulang. Okey. Kita ada 7 takbir. Kita ada 7 takbir. Takbir yang ke-7 kita baca surah Al-Fatihah. So berapa kali tasbih kita kena baca? Pandai, good. 6 kali. 6 kali sebab takbir yang ke-7 kita dah baca surah Al-Fatihah. Okay, so 6 kali. So rakaat kedua pun sama. Kita ada 5 kali takbir. Takbir yang kelima kita baca surah Al-Fatihah. So berapa banyak tasbih kita kena baca? 4. Good. Kita baca 4. Okay, faham Itu cara dia. Okay, sekarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, sekarang ini adalah tasbih yang kita kena baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz, panjang sangatlah Ustaz. Boleh pendek tak? Boleh. Kalau pendek awak ambil yang ni je. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini awak mesti dah hafal dah. Yang selebih ni mungkin awak tak hafal lagi sampai sini. Tapi tak apa. Yang penting awak bertasbih. Okay, subhanallah. Kan awak selalu dekat sekolah. Subhanallah walhamdulillah. Kan? So kan dekat sekolah awak tasbih. Sama sahaja. Tasbih itulah yang dibaca dalam solat sunat Aidilfitri dan Aidiladha. Ustaz, panjang sangatlah Ustaz. Boleh. Kalau panjang sangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Panjang sangat Ustaz. Sampai wala ilallah boleh tak? Boleh. Ustaz, panjang sangatlah. Malas Ustaz. Boleh. Subhanallah walhamdulillah. Itu dah malas lah tu. Ustaz, saya paling malas lah Ustaz. Boleh lagi pendek tak? Boleh. Subhanallah. Boleh. Ustaz, Itu terlajak Ustaz. Apa? Itu terlebih tu. Subhanallah. Boleh tak? Subhanallah saja boleh tasbih. Ustaz, saya malas Ustaz. Malas saya solat. Malas betul tu tak? Jadi kita kena baca tasbih. Subhanallah. Ustaz, saya nak baca subhanallah saja. Boleh. Kalau saya nak baca subhanallah alhamdulillah pun boleh. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah pun boleh. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar pun boleh. Asalkan awak tak tinggal ini. Ini dia punya key dia dekat sini. Kalau lebih panjang lebih baik. Lebih panjang lebih baik. Okey. Okey, Tengku Haris, question. Ustaz. Okey. Okey, kan bulan Ramadan kan kalau kita buat benda baik kan pahala akan digandakan. Okey. Kalau bulan Aidiladha kalau kita buat benda baik dapat digandakan pahala juga. Okey, good question from Tengku Haris. Kalau bulan Ramadan kita buat pahala kita akan digandakan. Bulan Aidiladha jawapan dia adalah wallahu a'lam. Ustaz pun tak tahu. Tetapi setakat yang Ustaz belajar, setakat yang Ustaz tahu, bulan Ramadan saja yang special sikit. Bulan Ramadan dia special sikit sebab apa? Sebab memang baca dalam tu memang digandakan. Itu memang kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Yang tak ada pada kelebihan tu dalam bulan-bulan yang lain. Melainkan Allah yang nak tambah dekat awak. Kalau awak buat biasa-biasa mungkin Allah tak bagi. Tapi kalau awak buat banyak mungkin Allah akan bagi banyak. Tapi kalau bulan Ramadan buat sikit pun dapat banyak. Itu kelebihan dalam bulan Ramadan. Okay, now ingat, okay, Ustaz bagi awak masa untuk awak hafal ni. Okay, subhanallah alhamdulillah. Okay, paling jauh disebabkan awak dah darjah 6 disebabkan awak dah darjah 6.
Ustaz nak paling jauh sampai sini. Awak sampai sini awak kena hafal. Ustaz boleh tak saya nasyid waktu saya nak solat? Contohnya Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha. Boleh tak nasyid? Jawapan dia boleh. Subhanallah wal. Dengan syarat awak jangan nasyid kuat-kuat. Awak pergi nasyid subhanallah wa. Nanti dia kacau orang sebelah. Tak boleh Kalau awak nak tasbih, nak nasyid slow-slow untuk awak seorang je, untuk awak ingat. Sebagai contoh Ustaz bagi, kan kalau kita nak ingat nama-nama Rasul, kita mesti ingat dulu, kita mesti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Maksudnya mesti kita kena ingat. Nak ingat sesuatu awak nasyid dulu. So boleh tak nak ingat tasbih dengan nasyid? Jawapan dia boleh. Cumanya jawapan dia boleh, cumanya janganlah nasyid kuat-kuat. Cumanya janganlah nasyid kuat-kuat, nanti kacau orang sebelah. Okey. Saya bagi awak masa 2 minit untuk awak hafal tasbih ni. Sebab awak dah pernah baca dah sebelum ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Ustaz tahu tak? Ya. Kenapa? Ni kan. Apa? Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya. Dia kena baca masa terawih. Kena baca waktu terawih. Yang sebelum dia yang Ya nah, subhanal malikil ma'bud. Itu yang subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Kan? 2 rakaat tu macam terawih yang ketiga. Terawih yang ketiga? Yang ni masa nak start dia. Sebelum start terawih dia, kena baca ni dulu. Betul. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Okey. Maksudnya awak dah ingat dah lah. Okey, bagus. Okey, Tengku Haris Ryan, question. Kalau solat tarawih kan, boleh ke macam kat contoh imam dia macam dia budak tapi dia macam tingkatan 2, tingkatan 1 lepas makmuman dia macam budak-budak macam darjah 6, darjah 5 tu boleh ke? Okey. Ingat Tengku Haris. Okey, Ustaz bagi sementara tu awak hafal Okey, siapa-siapa yang nak hafal. Okey. Dengar sini Tengku Haris. Syarat untuk jadi imam yang sah adalah syarat wajib solat adalah orang itu mesti baligh. Siapa yang dah baligh wajib solat. So orang tu katakan dia darjah 1. Darjah 1 pula dah. Katakan dia tingkatan 1. Ustaz, dia tingkatan 1 boleh ke dia jadi imam masjid? Asalkan dia dah baligh, so dia sah untuk jadi imam masjid. Asalkan dia dah baligh. Tapi kalau dia tak baligh lagi, tak boleh jadi imam. Sebab dia nak jadi imam kepada orang yang dah baligh. Okey. Tetapi kalaulah dah ada orang yang lain, dah ada orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tu, bagilah orang yang lain dulu. Tapi sah ke tidak solat dia? Jawapannya sah. Okey, soalan siapa tu? Siapa yang angkat tangan tu? Unmute your microphone. Ustaz, Ya? boleh ke kalau kita jadi imam dekat mak ayah kita? Tapi kita belum balik lagi. Okey, jawapan dia Ustaz baru ni tahun awal tahun hari tu Ustaz ada tanya Ustaz Said. Boleh ke tidak orang yang tak balik lagi jadi imam untuk yang dah baligh. Sebagai contoh kan dekat sekolah. Dekat sekolah kan ada yang darjah 6 yang dah baligh. Tapi ada yang darjah 4 yang belum baligh jadi imam kan. Okey, Ustaz Said cakap jawapan dia boleh. Ustaz Said Jadi cakap bolehlah kita jadi imam kat mak ayah kita? Boleh. Boleh. Ustaz tanya Ustaz Said dulu, Ustaz Said kata boleh. Bagus. Ya.
Tak dengar, tak dengar, tak dengar. Hari tu masa saya solat, ni kan solat solat Aidil ni, Aha. solat sunat kan. Aha. Apa, saya masa tu tak tahu lagi. Tahulah sikit-sikit benda ni tapi saya tak tahulah yang kena baca semua tu. Aha. Tapi apa? Kalau kita macam lambat masuk tapi imam tu dah macam dah takbir kali ke Aha. kita macam lepas tu dia dah start baca Al-Fatihah, kita kena sambung je kita punya takbir tu. Okay, good question. Okay, good question. Setakat yang Ustaz tahu, setakat yang Ustaz ni, yang Ustaz faham, awak sambung saja. Awak sambung saja takbir imam tu. Sambung saja takbir imam tu. Tu setakat yang Ustaz belajar lah. Nanti Ustaz try tanya Ustaz akan try cari lagi jawapan yang kalau ni lah. Yang kalau awak nak tanya. Amir, panjang umur Amir. Amir datang. Masya Allah. Ya, Nazir, setakat yang Ustaz belajar, setakat yang Ustaz tahu, awak tak payah tambah, maksudnya follow je imam tu. Tetapi nanti Ustaz akan confirmkan semula. Sebab bila awak tanya ni, Ustaz pun takut pula ada jawapan lain kan. Nanti Ustaz akan tanya jawapan lain. Sebab saya ada apa? Saya ada tengok tahun lepas punya tu kan, ada pakcik tu Dia tambah. Dia follow? Dia macam sambung, dia still takbir. Okay, tak apa. Nanti Ustaz akan try cari jawab. Kok ada pandangan lain. Ustaz punya ni mungkin pandangan pertama, mungkin kok ada pandangan lain, nanti Ustaz akan cari lain. Ya? Okay, now dalam masa 15 minit ni lagi, Ustaz nak awak prepare awak punya kertas dan pensel. Ustaz nak buat soalan sikit. Ustaz nak buat soalan sikit. Okay. Soalan berkenaan ni Ustaz? Ya, berkenaan raya ni, berkenaan dengan raya ni. Okey, ini apa okey. Okey sikit je, soalan ni sikit je. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey okey. Okey. Ada 2 soalan. Allahu Akbar. Kejap Okey. Okey, ada 3 soalan je. Senang je 3 soalan. Okey, 3 soalan saja. Okey. Ready Okey, okey. Ustaz. Okey, 1, 2, 3. Okay, ini Ustaz pernah buat dekat darjah 5. Tapi soalan sama je. Okay, question number 1. In Islam, we have 2 types of Eid. Can you name it? Awak tulis dalam kertas awak. Ustaz nak tengok awak jawab betul ke tidak. Tulis dalam kertas awak. Ada 2 perayaan dalam Islam. Apa dia? Okay, tulis. Apa dia? Aduh. Okey. Dah. Dah habis dah? Dah. Okey dah. Okey. Semua dah ada lagi yang belum? Okey, kan dah habis Okey, dah habis dah? Okey. Now, ingat ada 2 saja perayaan dalam Islam. Okay, question number 2 is 1, 2, go. Baca betul-betul. Kaisha want to perform solat sunat Aidil Adha on 11 Zulhijjah with her family. They perform solat at masjid. Masjid Masjid Khairiah Seri Gombak. Based on this statement, hukum solat for Kaisha is A. Sunat muakkad, B. Wajib, C. Not sah, D. Sah. Okay. Tengok betul-betul.
Tengok betul-betul. Baca betul-betul. Okey, dan? Okey, dan Okey, ingat. Baca betul-betul. Okey. Okey, last but not least, soalan ketiga adalah 1, 2, 3. All of the answers are wrong except, tengok betul-betul. Semua jawapan tu salah melainkan, okey, tengok mana dia. A ke, B ke, C ke, D ke. Okey. Okey, dan? Okey, dan? Okey. Okey, Ustaz nak, okey, Ustaz sebut nama. Ustaz sebut nama, awak jawab Okey. Soalan yang pertama, Ustaz nak Iris. Yang pertama Iris. Aidilfitri dengan Aidiladha. Okey, yang pertama adalah Aidilfitri dan juga Aidiladha. Okey, siapa yang jawab kedua-dua ni jawapan dia betul. Okey, jawapan dia betul. Okey. Next adalah Ustaz nak Arisha jawab soalan nombor 2. Arisha, jawapan dia apa? Arisha, okey. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Arisha jawab sunat muakkad. Okey, bagus. Terima kasih Arisha. Okey, Jafar. Jafar jawab apa Jafar? Wajib. Okey, Jafar jawab wajib. Okey, Jafar jawab wajib. Khairan Nabiha, awak angkat tangan. Jawab apa? Tak sah. Apa? Tak sah. Tak sah? Okey, Khairan Nabiha cakap tak sah. Okey. Kelas. Okey, jawapan dia adalah, cuba kita tengok betul-betul apa yang ada dekat sini. Kaisha want to perform solat sunat Aidiladha. Pertama, awak kena keluarkan maklumat Aidiladha. On 11 Zulhijjah. 11 Zulhijjah. With her family. Ada 11 Zulhijjah. Ustaz tanya awak, solat sunat Aidiladha kena solat pada berapa tarikh dia? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Jadi jawapan dia tak sah. Tak sah, ingat 11 Zulhijjah. Walaupun masih lagi pada hari Ashura, tetapi tak boleh solat sunat Aidiladha. Mesti kena solat 10. Tak boleh solat 11. Jadi jawapan dia tak sah. Kan? Baca okey. Last but not least. Okey, ingat, kena ingat betul-betul. Ni kalau Ustaz tulis 2 Syawal ni mesti kata yang nak pakai. Okey. Last but not least. Okey, Ustaz nak siapa? Nasif. Jawab Nasif. Oh, Nasif. Ya, Ustaz. Jawab nombor 3. Saya lupa. Lupa apa? Tak. Saya lupa. First rakaat berapa? Second rakaat. Lupa. Siapa yang angkat tangan ni? Okey, Ustaz nak Irham. Okey, Irham. Irham, jawapan dia apa Irham? B. First rakaat saya pun tak boleh. First rakaat 7 takbir. Okey, ini jawapan Irham. Ada lagi tak siapa yang nak jawab? Okey. Ada saya. Okey, silakan. C. Third rakaat 5 takbir.
Okay, good. C. Ada lagi tak jawapan lain selain daripada C dengan D? Unmute your microphone. Unmute your microphone. Siapa nak jawab? Saya nak Okay, silakan. B. Apa? B. B. Second rakaat 7 takbir. Okay. Ada lagi tak nak jawab A? Ada tak yang jawab A? Okay. Tak, Okay, saya D. Siapa tu? Saya siapa tu? Nasif. Okay, Nasif. Okay. Kelas boys and girls, jawapan yang sebenar kita kena ingat. Bila kita nak jawab soalan, kita kena faham soalan itu dulu. Okay. Semua jawapan adalah salah. Melainkan. Maksudnya, semua jawapan salah. Ada satu sahaja jawapan yang betul. Itu maksud dia. All of the answers are wrong. Semua jawapan adalah salah. Melainkan ada satu jawapan yang betul. So kita kena cari jawapan yang betul. Okay, macam mana kita nak cari jawapan yang betul? Ustaz ajar awak cara nak pilih jawapan. Pertama kita tengok. Solat sunat berapa rakaat? Jawab dekat Ustaz. How many rakaat? 2. Thank you Amma. Solat sunat 2 rakaat. So bila ada third rakaat, automatik salah. Potong jawapan dia. Okay. Yang kedua baru kita tengok. Rakaat pertama berapa takbir? 7 takbir. Rakaat kedua berapa takbir? 5 takbir. Rakaat pertama 7. Rakaat kedua 5. So kita tengok rakaat pertama 7. Rakaat pertama 5. Automatik salah. A jawapan salah. Rakaat kedua 5. Rakaat kedua 5. 7. Automatik salah. So jawapan dia D. First rakaat 7 takbir. Okay 7 takbir. Okay. Ustaz buka ruangan chat. Awak personal chat Ustaz bagi tahu berapa yang awak betul. Personal private dekat Ustaz tulis berapa yang awak betul. Ada 3 soalan kan? Berapa yang awak betul? Ustaz. Ya? Saya last tu tak jawab lagi tapi bila Irham cakap tu baru saya ingat. So dikira ke? Boleh lah. Okay, bagus. Banyak yang betul. Okay, good. Maksudnya, okay, bagus. Okay. Okay, Private je Ustaz. Private je. Okay. Dah. Okay, betul. Okay, kebanyakannya semua 2 salah, betul 2, betul semua. Maksudnya tak ada yang betul 1 je. Bagus. Maksudnya awak kebanyakan yang dah faham dah. Itu basic dalam hukum solat sunat. Okay. Now. Okay. Ada lagi siapa duduk? Arisha. Okay, good. Bagus semua. Terima kasih. Okay, I think that's all from me. Itu sahaja daripada Ustaz. Okay. Ya? Ada soalan? Apa dia yang tasbih tu? Yang tasbih tu tak payah hafal. Okay. Tengku. Okay, Ustaz nak dengar awak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okay, good. Ustaz nak dengar Ja'far tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Good. Ustaz nak dengar Amir tasbih. Lama tak dengar suara Amir. Amir, ada tak Amir? Tak ada. Iris tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Arisha tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Arisha macam menangis je suara. Menangis Okey, Nabiha tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kerana Nabiha hafal panjang. Okey, bagus. Irham tasbih. Saya Ustaz. Sabar Irham Hanifah. Sebab Ira saya ingatkan Hanifah tadi. Irham tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Good. Hanifah tasbih.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Good. Nasif, tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Good. Akram, tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okay, good. Okay. Okay, saya rasa itu sahaja. Kelas 9.30, awak pun nak ada masa berehat. Okay, that's all from me. Yang penting awak ingat balik apa yang Ustaz ajar. Pastikan awak ulang kaji lah sama. Kalau ada sempat, kalau masa baca-baca sikit je. Okay, that's all from me. Kita jumpa lagi esok. Esok pukul berapa Esok 8.30 agak rasanya. Tengok apa. Okay. Yeay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Okay. Terima